Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan berkenaan isu yang mana saya baca tadi di komen oleh Dr. Zulkifli Ahmad berkenaan dengan isu yang mana pembelian ambulans sebanyak 500 unit dan harga RM 300 juta, dan saya buat bahagi 600 ribu satu biji ambulans. Dan di sini saya ucapkan tahniah kepada siapa yang buat pembelian ini dan siapa yang mendapat keuntungan daripada kerja yang seperti ini. Yang saya kasihan adalah frontliner kita yang mana mereka kerja siang dan malam, ada yang tidak dapat cuti. Pak Menteri kita kerja kah tak kerja, mereka dapat duit dan mereka kerjanya hanya memikir bagaimana aku nak dapat tender baru. Bagaimana aku nak dapat projek kerajaan baru. Inilah sikap yang ada dalam kita punya pemimpin yang ada hari ini. Mereka ni terlalu rakus dengan duit, dan mereka ini tidak berhenti untuk mengejarkan kuasa dan juga mengejarkan kemewahan dunia ni. Apa yang berlaku ni pada saya, ambulans saya tidak petikaikan. Dia mengatakan ambulans tekanan negatif. Saya tak tahu ambulans tu bentuknya bagaimana akan datang. Tapi kalau ambulans datangnya berbentuk van, yang van biasa yang kita tengok ambulans yang ada di negara kita ini, saya betul-betul tidak puas hati lah. Kalau van-nya itu, kalau seperti Alphard tu, Bellfire ke, tak apa. Tapi kalau hanya van dan harga yang sebegitu mahal ini satu pertikaian yang saya lihat lah. Dan kita lihat, ini adalah satu contoh yang kita rakyat boleh lihat. Pada saya, walaupun harga dia ni 300 juta, tetapi untuk pembelian untuk negara sebenarnya 300 juta itu kecil lah. Tetapi kita lihat isu yang lebih besar. Ini satu ketirisan yang akan berlaku dalam negara kita ini kalau pentadbiran itu dipegang oleh orang yang salah. Kita lihat di kementerian-kementerian yang lebih besar. Saya ambil contoh di Kementerian Pertahanan contohnya. Kalau orang yang pegang-pegang ini, menteri-menteri yang pegang kementerian ini tidak betul, tidak mempunyai kepakaran, ataupun mereka ini hanya untuk menjawat jawatan itu untuk memikirkan hal projek, maka akan rosak. Kita punya sistem akan rosak kerana di sana pembeliannya melibatkan luar negeri ataupun luar negara. Begitu juga kementerian-kementerian lain ni pun banyak juga yang melibatkan pembelian luar negara. Jangan main-main. Jadi seperti ini 300 juta ni masih kecil tau. Yang kita boleh lihat hari ini, yang orang keluarkan di media sosial, karena ini dah melibatkan kita punya pandemik yang ada hari ini. So kita boleh lihat benda ni. Dan isu seperti ini, inilah sebabnya perlunya parlimen buka. Jadi kalau parlimen tak buka, rakyat tak tahu. Ini satu hal. Dan juga ahli parlimen tidak boleh petikaikan isu-isu yang seperti ini. Kenapa kamu beli? Kenapa harganya mahal? Ini dah tak boleh nak dipetikaikan. Karena tidak ada parlimen. Inilah yang rakyat dan orang-orang ahli-ahli parlimen ni petikaikan. Jadi saya berbalik kepada isu yang mana kita tengok. Kalau pembelian yang berada di contohnya di Kementerian Pertahanan ini melibatkan kapal terbang, melibatkan kapal selam, melibatkan spare part yang kita beli barang contohnya tank daripada luar negara. Spare partnya ini adalah sangat mahal. Jadi apabila penyelewengan berlaku di sini, maka terlalu banyak duit akan hilang di situ saja. Ini yang kita dengar bahawa kapal selam tak boleh menyelam, helikopter tak beli helikopter, sudah buat pembayaran, helikopternya tak ada. Inilah yang rakyat boleh dengar pun dan yang rakyat boleh petikaikan. Tetapi isu-isu dalamannya ini, yang duit dah hilang dah banyak. Jadi untuk akan datang pemimpin tu sepatutnya yang betul-betul lah. Apa yang ada hari ini, kita lihat pemimpin yang ada ni, mereka tidak berhenti untuk mencuri duit. Saya tidak faham kenapa mereka ini orang agama, punya agama, tetapi sikap mereka, kerakusan mereka dengan harta dunia ni tak pernah berhenti. Seolah-olah kalau mereka dah dapat 10 juta, seolah-olah mereka nak lagi 100 juta. Apakah duit nanti mereka bawa masuk ke dalam kubur? Tidak cukup kalau kamu dah curi 10 juta tu? Rakyat di luar ni nak melihat 1 juta tu susah. Nak cakap 500 ribu pun susah. Tetapi kamu orang elit-elit politik ni
mencuri duit rakyat, mencuri harta negara dengan begitu rakus. Lepas tu kamu mainlah isu agama, kamu mainlah isu kaum, kamu mainlah segala-gala isu yang boleh kamu menang pilihan raya untuk kamu terus kekal berkuasa. Kita lihat pemimpin negara kita ini, tidak ada yang miskin-miskin pun, tapi mereka tetap bernafsu untuk mencuri duit rakyat, tidak pernah rasa cukup. Jadi pemimpin ini sepatutnya kita perlu buang. Inilah yang berlaku di Kementerian Kesihatan ini. Kalau kita nak lihat, menterinya seolah-olah tidak berfungsi. Rakyat kata ada dua timbalan, sama juga. Jadi perkara ini patut kita di waktu akan datang kita akan tolak nih bulat-bulat. Menteri-menteri yang seperti inilah yang kita tolak kan, karena ini dah menghancurkan kita punya negara. Kita negara dah banyak hutang. Projek-projek mereka ini tadi, mereka mendapat impalan daripada kerja mereka ini. Macam mana kita nak bergerak maju kalau seperti ini? Kita tak nak, itu yang siapa katakan, kita tak nak belajar. Bukan mereka ni tidak tahu tau, tetapi mereka tak nak. Sistem baru mereka pun tak nak, karena mereka takut tak boleh nak mencuri. Jadi patutnya rombakkan apabila ada satu pemimpin yang hebat naik, mereka patut rombakkan perkara-perkara ini dan harus membuat satu sistem baru, bagaimana cara pembelian, bagaimana mengelolakan segala sistem tentang pembelian ini supaya tidak berlaku. Saya harap siapa yang menjadi pimpinan akan datang harus pergi belajar bagaimana cara kita nak merungkaikan supaya tidak berlaku ketirisan dalam jabatan-jabatan yang ada dalam kerajaan ni. Kita lebih dekat, mungkin kita tidak payah malu, tidak payah segan pergi belajar dengan Singapura bagaimana mereka memotongkan supaya tidak berlakunya ketirisan ni dalam kerajaan mereka. Dan kualiti barang yang mereka mahu itu betul-betul mengikut piawaian yang mereka mahu. Apa yang berlaku dalam kerajaan kita hari ini sebenarnya pembelian mau yang seperti ini, nanti lainnya datang. Ini berlaku sebenarnya. Dan kita tengok benda-benda yang besar pun mereka sanggup lakukan. Contohnya beli kapal selam. Kapal selam dibeli memang dah sampai, tapi second hand satu hal, mahal harga satu hal. Lepas tu tak boleh menyelam. So macam mana benda perkara besar seperti ini boleh berlaku? Ini satu yang pada saya sangat membazirkan duit rakyat, tapi rakyat tidak faham. Mungkin kalau ada rakyat yang pernah duduk di pembelian ni, mereka faham lah benda-benda macam ni. Ini mereka yang duduk di pembelian ni, mereka yang dapat projek ni, memang mewah gila lah. Payah nak cerita lah. Ini nasib baik musim PKP, musim darurat macam ni, mereka tak boleh lah pergi makan ikan 10 rasa ke 20 rasa. Tapi ini berlaku. Jadi projek dalam kerajaan ni memang menguntungkan anak-anak Bumi Putra kita ini, bagus sebenarnya, tetapi disalahgunakan, penyelewengan terlalu banyak. Ini yang mendidikkan orang Bumi Putra ini menjadi penipu, pembohong. Mereka sanggup lakukan apa saja demi untuk mereka mendapat projek jalan mudah, ataupun mereka harus mengekalkan kuasa bos-bos mereka yang ada di Putrajaya ataupun yang menjadi YB. Tujuannya adalah untuk merompak harta negara ni. Jadi untuk apa? Jadi mereka sampai hari ini lakukan hal yang sama, kita tidak akan membangun. Jadi orang Bumi Putra ni tidak akan membangun karena tidak dapat ilmu, karena projek yang mereka dapat pun mereka Alibaba-kan kepada orang lain. Mereka cuma ambil persen pula. Ini tak akan menguntungkan kita. Jadi kita harus hari ini, kita harus tanamkan sepatutnya kepada anak-anak generasi muda ni, supaya kita, untuk anak muda ataupun untuk orang-orang yang ingin ke politik semuanya ini, harus mereka bekerja keras. Jangan mencari jalan mudah. Kita harus menapis betul-betul supaya tidak ada lagi pembodek, penipu-penipu ini masuk ke dalam sektor kerajaan. Tetapi apa yang kita nak buat ini, kalau nak mereformkan sistem itu, mereformkan orang-orang Bumi Putra ini, tidak semudah itu, tidak segampang itu Indonesia kata. Karena perkara ini sudah menjadi darah daging dalam kehidupan kita ni. Jadi kita perlu kita buat
reform nih kepada diri kita sendiri dan begitu juga kepada orang lain. Ini saya bercakap ini sebenarnya berdasarkan pengalaman saya yang mana saya pernah lihat benda ini berlaku di depan mata saya dan saya tidak nak terjebak sebenarnya dengan perkara-perkara yang seperti ini karena saya merasa bahawa apabila berlakunya rasuah, berlakunya kamu untuk mendapatkan projek, mendapatkan tender ni semua. Di sini ada persaingan. Bila ada persaingan di sini mereka saling berbunuh bukan berbunuh perkaparan, maksudnya saling memburukkan sesama dia. Padahal mereka juga mungkin sama-sama Melayu, mungkin sama-sama kaum-kaum lain yang Bumi Putra ini, tapi pada saya ini satu persaingan yang tidak baik dan tak sihat sudah. Ini yang berlaku lah. Jadi perkara ini perlu kita hentikan segera supaya negara kita ini bergerak maju. Kalau kita nak melaungkan isu bangsa, nak melaungkan isu agama, tidak ada gunanya. Negara kita ini tidak akan sampai ke mana kalau kita melakukan hal seperti itu. Karena di suatu saat dia akan ada macam jam. Bila jam tu dah bateri lemah, dia akan berhenti. Jadi kita punya pun akan sama seperti itu. Kalau kawan-kawan tak percaya, ini akan berlaku. Sampai satu masa dia akan terhenti di situ. Waktu dia terhenti itu, di situ kita nak bercerita tentang isu kaum, isu agama dah tak guna. Jadi lebih baik kita lihat daripada hari ini sebelum jam itu terhenti. Jadi ini perlu kita fikir. Jangan kita memikirkan, wah saya adalah satu kaum yang paling besar di Malaysia ni dan saya juga agama yang paling besar dan paling hebat di negara ini. Maka kamu buat sesuka hati. Apabila rosak besok, kita dengan ilmu tak ada, dengan segala kepakaran tak ada, ilmu lah dalam kepakaran ni tadi. Jadi ini akan membuatkan kita ni akan menderita di waktu akan datang. Tak percaya, tengoklah. Karena kaum lain mereka sudah menjangkau, melepasi apa yang kita dah lakukan tau. Cuma orang tidaklah menunjukkan hebat. Kita ni sedikit-sedikit nak glamour, nak hebat. Jadi ini yang berlaku. So ini kita perlu fikirkan bersama. Jangan kita nanti menyesal di kemudian hari. Hari ini pemimpin kita menjual negara, menjual harta negara kita ni, kita berdiam diri dan bersekongkol dengan mereka. So di waktu akan datang, kita yang bersekongkol, kalau anak muda, kalau yang seperti saya ini bersekongkol dengan mereka, maka kita ni yang akan terima akibatnya. Mungkin saya tidak, kerana saya ada choice lain, saya sudah fikirkan kalau apa yang terjadi. Tetapi untuk kawan-kawan bagaimana? Untuk adik-beradik saya, saudara mara saya bagaimana? Ini harus kita fikir. So jangan kita selfish lah. Hidup kita harus ke depan dengan satu wawasan bahawa kita nak negara kita ini dalam keadaan yang betul-betul baik. Sekian pencerahan saya untuk kali ini. Thank you.